Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang berbahagia ini, 6 hari bulan Jumadal Akhirah 19 Disember 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan bincang iaitulah bermula ayat 246 sehingga 248. Panjang ayat ni, satu muka mushaf. Tajuk dianya mengenai Bani Israel. Bani Israel, dia minta dengan raja dia, dengan nabi dia. Ada riwayat kata nabi dia nama Samuel. Minta lantik seorang raja yang akan memimpin mereka untuk keluar daripada penindasan. Mereka dizalimi, dia nak seorang ketua yang hebat, yang boleh orang panggil mengubah kedudukan mereka yang ditindas. Maka Allah Ta'ala pilih seorang pemuda yang gagah perkasa, nama dia Talut. Kemudian Allah SWT pilih. Bila Tuhan pilih, orang lain tak boleh pilih dah. Jadi dia tak puas hati buat dia. Jadi di antara tanda-tanda benarnya kerajaan Talut, iaitulah tabut dikembalikan kepada dia. Apa cerita? Cara ringkasnya kita baca dalam ayat ni. Ayat ni tak payah tafsir dah. Baca terjemahan, dengar tahu dah cerita. Tafsir tu kena cari dalam cerita Israiliyat untuk menambah rasa. Siapa dia nabi dia, duduk kat mana kampung dia, besar mana Talut. Itu cerita lain lah. Yang pentingnya Al-Quran ajar kepada kita beberapa ibrah pengajaran yang kita kena ambil, insya-Allah. Jadi oleh kerana ayat ni panjang, ana baca satu-satu. Satu ayat. Kalau tidak panjang kita ni. Mari kita baca. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
Tengok terjemahan. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang dicerita ni ba'da Musa. Mana zaman Nabi Musa tak ada orang berani lawan. Musa sendiri itu seorang yang sangat hebat, gagah perkasa. Fir'aun pun dia lawan. Jadi itu Nabi Musa AS. Jadi apa peristiwa? Tuan-tuan tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Alam tara apa ni? Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya lepas waqatilu fi sabilillah. Allah suruh berperang. Tengok ayat 244. Allah suruh berperang. Bila tuan-tuan berperang, setelah Allah cerita kepada kita kisah beberapa ribu orang lari keluar daripada negeri dia kerana takut mati. Ni kita dah putuskan dalam siri yang lepas, punca manusia lemah ni, yang pertama kerana jaban, penakut. Yang kedua kerana bakhil, kupi. Orang Kelantan kata kupi, orang Melayu kata bakhil. Kupi ni bakhil lah, sama lah kupi dengan bakhil tu. Jadi dua sebab ni rusaknya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa kalau tak berperang pun mati juga. Mati dalam peperangan, mati yang mulia, mati melarikan diri dari perjuangan, mati yang hina. Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita sekumpulan orang yang nak berjihad. Tapi jihad ni perlu strategi. Apa dia strategi? Dia kena ada ketua qaid yang kuat, ketua yang berilmu. Gagah saja bodoh tak jadi, cerdik saja tak kuat pun tak larat juga. Jadi dua ni kena ada, kuat, berilmu. Ada ilmu dia ni, profesor dalam bidang, pakar dalam bidang strategi, tapi dia lemah, tak nak kerja, tak boleh jadi ketua. Itu di antara ayat yang kita cerita. Kerana itulah dia cerita, dia kata bilakah datangnya peristiwa ini, Allah Ta'ala nas dalam Quran ba'di Musa, setelah wafatnya Nabi Allah Musa AS. Jadi adalah puak-puak Bani Israel ni hak cerdik-cerdik. Ada setengah tafsir, anak cerita juga, walaupun manhaj kita manhaj nak cari yang sahih, tapi dalam cerita Bani Israel ni tidak salah kalau dia tidak bercanggah dengan akidah. Sedap juga dengar tak? Dia kata ba'di Musa fi asri Daud. Dalam masa Daud. Sebab lepas Nabi Musa mati, Daud pula mari. Sebab yang akan bunuh siapa tadi? Yang bunuh Jalut, faqatala Daud. Allah Ta'ala nas dalam Quran. Tapi Daud belum jadi ketua lagi masa tu. Lepas pada tu dia baru dia naik. Maknanya Nabi masa tu nama dia Samuel dengan Sad, mim, waw, ya, lam, Samuel. Bahasa orang putih tak tahu dia tulis apa. Yang pentingnya nama dia Samuel. Nama dia Samuel. Jadi puak-puak ni minta dengan Nabi dia ni lantik ketua bila setelah terjadinya peristiwa mereka ditindas, dihalau keluar, ditindas. Maka dia minta nak kembali kepada perjuangan. Lagu mana kita nak pulih balik, kita punya negeri boleh ambil balik. Maka dia mari jumpa dengan Nabi. Jadi dalam tafsir dikata talabu min ahadi anbiya'ihim. Dia tak takyinkan nama sebab Allah Ta'ala pun tak sebut. Boleh ya Tuhan sebut min ba'di Musa nama apa Nabi, tapi tidak penting. Nabi yang pentingnya watak tokoh perjuangan, itu yang paling penting. Baiklah.
Bila dia minta dengan Nabi dia, Nabi respon. Sebab Nabi dia kenal sangat perangai Bani Israel ni. Perangai keluk-kelik. Oh, Kelantan kata keluk-kelik ni maknanya perangai tak ada pendirian. Hari ni lain, pagi lain, petang lain. Nabi dia cabar. Dia kata apa? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Tengok terjemahan. Jadi pokok dia mari minta lepas Nabi Musa mati wafat, mereka berkata kepada seorang nabi mereka, jadi dalam riwayat tafsir ni kata Samuel, lantiklah seorang raja untuk kami, melantik nak ketua yang memimpin kami, supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya. Jadi kalau nak pergi perang tak ada ketua, huru-hara nama dia, huru-hara. Dalam apa saja pun kalau tak ada ketua, punah. Sebab itulah tak boleh ada ketua dalam satu negara. Dalam rumah, ayah jadi ketua. Kalau mak masuk campur juga, huru-hara nama dia. Dia pembantu boleh, nak jadi bos jangan. Tapi kalau bini jadi bos, suami kena jadi pembantu, huru-hara. Ada juga lagu tu. Baik, mereka kata lantik seorang ketua raja untuk kami, supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Bila dia minta, Nabi dia pun dia kata boleh percaya kau geng ni buah sedap ni. Dia pun jawab. Nabi mereka menjawab, tidakkah boleh jadi jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tak akan berperang? Aku bimbang. Pokokmu ni bila orang suruh Allah Ta'ala perintah berperang, tajbunun, penakutmu ni tak mahu pergi berperang. Senang juga tak? Allahu Akbar. Jadi bila tanya, dia pun jawab. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Nabi, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah? Kita nak jihad. Awak tak percaya dengan kita? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maknanya kita terpisah dengan keluarga, kampung halaman kita berkena halau. Kenapa kita mau diam? Berpeluk tubuh di sini, lawan. Sedap juga. Dia punya semangat nampak boleh tahan. Tapi boleh percaya ke tidak, tunggu. Ayat ni, episod kita ni tak habis hari ni. Kita kena sambung sampai besok. Jadi dia kata, macam mana? Kenapa pula kami tak nak perang? Kita ni diunaya. Kita ni negeri kita kena tawan, anak-anak kita sudah jadi tawanan. Jadi sekarang ni kerja kita jihad, kita ambil balik negeri, kita balik semula keluarga kita, anak-anak yang dirampas kita ambil balik. Punya semangat. Semangat tak semangat? Semangat lah. Semangat dia punya cakap sedap. Baik. Apa jadi? Tengok ayat. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka apabila perang itu diwajibkan ke atas mereka, Allah suruh pergi apa? Mereka membelakangkan kewajipan itu, tak ikut. Pulak sani baru sekejap awak kata kenapa tak mau perang? Ai lamma furda alaihim qitalu aduwihim, bila Allah Ta'ala perintahkan mereka berperang, mereka tak buat, tak ikut perintah, tak tunai janji. Bal adbara aktharuhum nakilina anil qital, ramai di kalangan mereka lari tak mau perang. Tak lihat, biarlah anak kena tawan pun, kalau kita mati juga rugi pula. Mereka telah mensia-siakan peluang untuk berjihad. Mereka minta, Allah suruh, dia lari. Jabanu, penakut. Wastaulau ala aktsarim ad-dha'f wal khawar, kebanyakan mereka takut, lemah, tak bermaya, kecuali sedikit je dari tentera yang betul-betul ikhlas berperang kerana Allah. Walaupun mereka sedikit, mereka menang. Yang lari habis.
Allahu Akbar. Jadi ayat ini penting bagi kita para jemaah sekalian. Kita kena belajar ilmu as-sabat, ilmu jangan lari dalam perjuangan. Kata di para ulama, di antaranya Ar-Razi kata, uslub gaya Quran, bahasa Al-Quran, apabila dia sebut cerita-cerita yang besar, dia akan sebut cerita yang besar ba'da bayanil ahkam, setelah menyatakan hukum. Mana hukum? 3-4 siri dah kita bincang tentang hukum perceraian, talak, dengan semua kategori perceraian. Cerai ada iddah, cerai tak ada iddah, cerai belum sentuh, cerai lepas mati, semua. Sekarang dia datangnya pada kita kisah. Untuk apa? Supaya manusia ni ambil iktibar. Mu kena ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Tengok orang dulu, minta-minta lari, bila lari mereka tewas. Jadi kita kena belajar ilmu i'tibar, ilmu al-i'tibar. Jadi alhamdulillah, semalam ana dah tunjuk pada tuan-tuan dalam buku kita ni rukun iman, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah saja. Tengok muka surat 126. Dalam surah Al-Baqarah saja ada 5 tempat Allah nyatakan kekuasaan dia hidup balik manusia yang sudah mati. Kenapa? Maknanya mu pergi berperang lah. Salah satu daripada yang Allah Ta'ala hidupkan selepas mati, syuhada. Allah Ta'ala sebut, mu jangan kata orang mati syahid tu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup tapi hidup di alam dia, alam barzakh. Mana kalau kamu nak hidup tak nak mati, mati syahid. Orang lain hidup terguling dalam kubur, tapi jasad di kolam kubur, syuhada, ruh dia duduk di aras. Allahu Akbar. Jadi habislah kita cerita. Mana bila Allah Ta'ala perintah mereka lari. Tengok akhir ayat Tuhan kata apa? Wallahu alimun bizzalimin. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, para jemaah, tanda zalim apa di sini? Mereka ditindas. Mereka ditindas. Kenapa pula Tuhan kata zalim? Ini benda ajaib. Ajaib ke tidak? Ajaib lah pada perkiraan kita. Tapi dalam sudut syariat, ini pelajar tulis, zalim itu 2 kategori. Berapa jenis zalim? 2. Satu, zalim pada orang, macam Yahudi duk lanyak umat Islam di Palestin sekarang, itu zalim pada orang. Tapi yang berat daripada itu, zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi diri sendiri. Dengan apa? Dengan langgar perintah Allah, dengan buat maksiat, dengan tidak ikut perarahan, itu dipanggil zalimun li nafsihi, lebih teruk daripada menzalimi orang lain. Ingat baik. Dia baik ustaz, tak pernah pukul orang, tapi dia maksiat, dia syirik pada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Jangan duk rasa dia syirik je tapi dia baik. Awak cakap ya betul, syirik je. Baik dengan makhluk, tak baik dengan Tuhan. Baik, apa sudah jadi? Ujian pertama kepada Bani Israel ni, apa dia ujian yang pertama? Dia minta nak raja. Bila raja ni kena bangsawan, dia punya calon, tiba-tiba Allah pilih budak kampung. Tengok ayat. Mari kita baca ayat ni. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي
yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka pun berkata kepada mereka, permintaan kamu telah diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla. Suka dia je. Siapa dia jadi raja? Bahawa Allah Ta'ala telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Pula dah. Talut budak kampung ni. Marah pula dia. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Mereka kata, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal man, dia pula tidak diberi keluasan harta. Dahlah budak kampung, bukan anak bangsawan, harta pula tak ada. Dia ingat ketua ni orang cerdik ni kena kaya baru cerdik. Sudah dah lah. Balas dah. Tak dengar kata dah puak dia. Ini masalah puak geng-geng ni. Dia kerah kepala. Kerah kepala mudah lawan. Tengok hadis, tengok ayat tafsir. Ai akhbaruhum nabiyuhum, nabi dia telah menceritakan bahawa Allah Ta'ala dah luluskan permohonan kamu nak raja. Siapa dia? Nama dia Talut. Talut ni rajulan min ammati, orang biasa, orang kampung, orang awam, la yantami ila sibti alladhi fihil mulk, bukan daripada keturunan raja-raja. Tidak ada YAM, yang amat mulia tak ada, yang mulia tidak. Dia panggil orang biasa. Sepatutnya biasa ke tak biasa, dah Nabi dia kata Allah Ta'ala lantik, patut dia terima, dia akur lah. Mari balas pula. Dia tak ada keturunan, dia tak ada harta, kenapa dia jadi raja, sedangkan nah kami ni keturunan raja-raja kaya pula, kenapa ni? Balah pula dah. Nabi jawab lagi, mu jangan lawan. Qala innallaha astafahu alaikum. Mu ni tak dengar kata ni? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih mereka. Nabi kata, Allah yang pilih Talut. Allah yang pilih Talut menjadi raja. Satu, Allah pilih, patut tak lawan. Yang kedua, kriteria Talut ni apa dia? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah Ta'ala mengurniakan ke dia lebih kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala bagi dia ni ada ilmu, orang cerdik, wal jismi, dan gagah tubuh badan. Tulis ni pelajar. Setengah ahli tafsir kata, kenapa Talut tu nama Talut? Li tulihi, besar dia. Talut tu besar, bodinya besar, tidak kata celeh lagi. Kalau musuh tengok alus ya, pada jetik telinga kebah dah. Kabir, besar tubuh. Wa bastatan fil ilmi, yang besar laginya, besar dia punya ilmu. Mana cukup dua syarat. Nak memimpin tentera cukup. Yang pertama ilmu, sudah ada strategi, sudah ada maklumat. Yang kedua tubuh dia tegak. Pasal itulah orang nak jadi polis ke askar, dia ukur enci juga dah. Tak cukup enci tak boleh masuk polis. Nampak mari dia celek ni tabik, orang tak takut. Apa ni kata halus dah. Tengok, dua kriteria ni kena ada. Mu tak mau lagi terima, Allahu Akbar. Maka Nabi dia bagi tahu, kamu ni kenapa kerah kepala? Buang dalam kepalamu tu, nak jadi ketua mesti keturunan mulia, keturunan bangsawan, mesti ada harta. Tak syarat. Syarat yang pertama Allah pilih, selesailah masalah. Ni hak Tuhan pilih pun tak mau dengar juga. Kenapa Tuhan pilih Talut? Kerana dua kriteria yang ada pada dia. Dia panggil quwwatul ma'nawiyah, kuat dari sudut jiwa, iaitu ilmu, wa al-quwwatul hissiyah, kuat dari sudut fizikal, iaitu tubuh dia tegak,
besar, gedebe orangnya. Yang keempat, sekali lagi Allah ulang, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan pada siapa yang dikehendaki. Kuasa nak pilih ni Allah Ta'ala pilih. Dan Allah amat luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmunya. Jadi di sini ayat kita kena balik kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan beri kuasa ni kepada siapa yang dikehendaki, sama ada orang tu orang baik ataupun orang tu tidak baik. Bukan semua orang yang Tuhan beri kuasa orang baik. Tak. Tengok dalam kita atas dunia hari ni, berapa banyak penguasa-penguasa yang zalim yang menjadi pemerintah atas dunia. Diktator, kuku besi, angkuh, takabur. Jangan pula kata, Tuhan ada pilih dia. Dia mana dia orang baik? Tak syarat. Tuhan beri peluang kepada orang itu untuk berkuasa. Dalam sini Allah Ta'ala pilih yang terbaik untuk mereka, iaitulah Talut. Maknanya nak kata kuasa pemerintah itu bukan pusaka, bukan harta pusaka. Jadi Talut tak ada kena mengena dengan raja, keturunan orang awam, tapi Tuhan pilih dia kerana kriteria pemimpin ada pada dia. Apa dia? Cerdik, kuat dia punya fizikal. Dua ni kita kena ada. Jadi kadang-kadang orang ni kuat juga, kuat saja, tapi tak apa cerdik dari segi strategi, tidak boleh juga. Pasal itulah dua syarat ni kena ada. Dua syarat ni kena ada. Zaman pemilihan yang betul lah. Zaman demokrasi ni letak siapa apa, asal ke warna tu dapat sambutan daripada orang ramai, disambut oleh orang ramai itu kerana apa? Sama ada kerana prinsip perjuangan ataupun kerana subsidi yang ditaburkan. Tadi harus habis. Orang tak pilih hak cerdik, orang pilih hak banyak bagi sumbangan ataupun banyak menaburkan dedak dan sebagainya. Kita mengatakan itu zaman kita hari ni. Zaman orang putih mari tidak. Jadi mengikut dalam siasah syariah, dia panggil at-turuq al-hukmiyah, cara nak pilih ketua, ini cara dia. Tak apalah, dunia sudah jadi dunia. Kita terimalah apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita terima, tapi bukan makna kita redha. Ada dua ketetapan. Orang tu halan beri peluang jadi ketua, kita terimalah. Jangan tak payah kita memberontak. Tapi adakah kita redha kalau dia buat benda tak baik, buat benda mungkar, buat benda maksiat, buat benda yang bercanggah dengan syariat, kita tidak redha. Nak bangun memberontak tidak diajarkan begitu. Tapi dalam negara demokrasi lain dia punya persepsi. Dalam negara demokrasi kita tak nak pakai ayat-ayat ini dalam buku yang saya usahakan dalam bab politik. Dalam buku ni, dalam bab politik, dia bercakap tentang politik Islam dalam negara khalifah. Memang tak boleh lawan. Tiba-tiba kita ambil ayat ni dipasang dalam negara demokrasi barat, tak boleh lawan pemerintah, sedangkan demokrasi ni memang kena lawan. Pasal itulah dia ada undang-undang dia kena mengundi. Dan dalam parlimen dia ada ketua pembangkang yang diiktiraf. Jadi kalau kita kata tak boleh lawan, habis ketua pembangkang itu khawarij dalam parlimen, tak. Sebab itulah tuan-tuan yang nak bercakap tentang sistem pemerintahan demokrasi barat ni, jangan duk pakai ayat tentang khalifah secara total. Lain macam. Jadi kita kena kata orang kepala kuda, ekor lembu, tak boleh. Nak pasang ayat demokrasi yang sesuai dengan dia. Sebab tu setengah orang ni geng-geng mencari khalifah ni, dia tak mahu demokrasi. Kita pun tak mahu. Tapi apa boleh buat? Orang putih ke, orang mana ke, penjajah bila masuk dalam negara umat Islam, dia tak akan tinggal kecuali perpecahan kepada negara itu. Itu cara mereka. Dia panggil farriq tasud. Mempecahkan masyarakat, baru kemudian jadi ketua. Nampak betul? Sekarang ni kita sudah 60 tahun merdeka, undang-undang yang ditinggal oleh orang putih, undang-undang lapuk, masih lagi didakap oleh anak orang Islam dengan begitu semangat sekali. Allahu a'lam. Baiklah. Kita ni kalau kita ulah isu semasa kita tak habis kita tak tolak pula.
Mari kita cari ayat yang ketiga dalam bab Talut. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata lagi kepada mereka, di antara keabsahan, di antara tanda-tanda kesahihan pemerintahan Talut ni ada tanda dia. Apa dia tanda dia? Iaitu sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu benar, yang menunjukkan benarnya dari Allah Ta'ala restu, ialah datangnya kepada kamu peti tabut. Apa dia peti tabut? Tabut dia macam kotak itu, kotak keramat dia panggil ni. Tengok nota kata, peti tabut itu tempat menyimpan kitab Taurat. Dalam itu ada Taurat, ada kata lagi, ada tongkat Musa, adalah peninggalan Nabi Musa. Peninggalan Nabi Musa. Peti ini telah dirampas oleh pihak musuh mereka dalam satu peperangan. Jadi geng tu tahu kalau peti ni tak cabut, Bani Israel tewas. Dia punya berebut peti keramat dia panggil ni, peti keramat. Maka Nabi dia bagi tahu, di antara tanda keabsahan kerajaan Talut, Malikan menjadi raja pada kamu, walaupun dia bukan dari keturunan raja, iaitulah Allah Ta'ala akan kembalikan kepada kamu tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu. Mana ada ayat, ada kitab Taurat, mana tenang jiwa kalau kita baca dia. Habis dia kata apa dalam tu? Minha baqiyatu athari al-wahid Taurat. Maknanya kesan-kesan kitab Taurat tu ada, bukan semua ada dalam tu. Ada katanya mengandungi ilmu dan hikmah, pusaka yang ditinggal oleh nabi-nabi yang terdahulu, dan ada juga riwayat. Riwayat kata tukak Nabi Musa ada dalam tu. Ni orang yang duk cari tukak Musa sekarang ni. Tukak Musa, enggak apa lagi ni. Bahtera Nabi Nuh. Jumpa cari dia. Alah, orang mari utara, dia hebat orang utara ni, dia Nabi Nuh mari situ. Berapa dia berapa nabi lagi turun atas gunung Jerai, macam-macam ni khurafat Melayu pula ni. Pasal jenis geng-geng Bani Qatura pula baru timbul ni, sehari dua ni. Macam-macam dia punya teori lah, kita pun pening kepala cari. Mari jual. Ni ada pula Tok Syekh mana pula ceramah ni. Dia kata kalau nak pakai apa ni tasbih, jangan pakai tasbih yang plastik tu. Sebab plastik tak tasbih, dia kata dia plastik, kena cari hak kayu. Kalau boleh kayu hak mahal-mahal ni, kau bahtera Nabi Nuh ni. Ada pamer yang buat baru ni. Berapa? 7-800. Jadi beli kau dok musnya sebab tu bukannya buat. Orang beli yang plastik RM2 tu, tujuan dia nak bilang, nak hitung je, bukannya nak tu. Baiklah, cerita tabut ni macam-macam je tabut. Jadi tabut tu mari daripada mana? Mimma taraka alu Musa wa alu Harun, iaitulah peninggalan barang-barang tinggalan Nabi Musa dengan Harun. Ada sebahagian cebisan daripada lembaran daripada Taurat. Katanya ni cerita, kalau saya guna kalimah katanya tu, itu tambahan cerita Israiliyat, nak suruh tuan-tuan celak mata. Katanya kitab Taurat tu dia tulis dengan daun kertas papyrus, dia panggil papyrus. Kalau pergi di Mesir lah ni, budak-budak duk jual tulisan-tulisan ayat tu atas kertas tu. Dia kertas papyrus ni dia mudah orang panggil mudah koyak. Mudah cari. Jadi peninggalan itulah ada dalam tabut tu, wallahu alam. Jangan pula kita duk lawan Israiliyat, kita pula cerita Israiliyat pula. Sedap juga cerita ustaz ni banyak Israiliyat. Apa ni aku? Sabarlah dia. Baiklah.
Baiklah, di akhir ayat Tuhan kata apa? Tahmilhul malaikah. Jadi malaikat pergi ambil tabut yang dicuri oleh penjajah tu. Malaikat bawa mari ke Talut. Ni tabut. Itu maknanya kalaulah kita kata malaikat tak pergi ambil, memang payahlah nak mari. Dia kena pergi perang dulu baru boleh. Ni tanda keabsahan kerajaan Talut. Tabut terbalik dulu. Malaikat tahmilhul malaikah. Malaikat pergi ambil. Tengok ayat akhir ayat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi suatu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang yang beriman. Maknanya kembalinya tabut kepada Talut itu tanda benarnya kerajaan Talut. Jadi habislah. Nak ke tak nak, terpaksa mereka kena akur bahawa Talut sudah ditabalkan menjadi ketua, jadi raja. Sekarang ni kamu nak ke tak nak, ikut aku. Maka bermulalah episod ujian Allah Ta'ala kepada mereka. Tengok ayat yang kita akan baca besok, ayat 247. Maaf, ayat 249. Falamma fasala Talut bil junud. Talut bawa tentera dia nak pergi perang. Mereka akan melalui ujian yang gawat. Kerana itulah menarik juga, esoklah kita ulas hari ini. Dia kata esok tak payah dengar, dah tahu dah. Sebab Allah Ta'ala uji mereka dengan sedikit ujian. Dia pergi lalu ke sungai, jumpa air sedap. Sungai dulu bukannya sungai ada pembalakan, air macam air susu zaman sungai kita ni, air jernih comel. Tapi Allah Ta'ala uji mereka, mu jangan minum banyak, kalau dahaga cebok ambil bismillah cukup. Hak ni yang kita nak dengar esok ni. Kata di ulama tadabbur, siapa dia minum banyak dia mudah lari. Mana zaman kita ini pun pejuang-pejuang dakwah, pendakwah Islam ni, kalau minum banyak mudah dapat projek. Maka kita akan tengok orang ni mudah koyak, mudah lari. Sikit diuji, lompat lalu. Jadi timbullah kaki lompat-lompat. Sebab apa? Ujian dalam perjuangan. Tunggu ulasannya besok. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Cari tuan-tuan faedah. Faedah ayat. Faedah yang pertama, tengok pada ayat kita ni. Ayat 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Dengar ke tidak cerita Bani Israel ba'da Musa, selepas Nabi Musa, iaitulah pada zaman Nabi Samuel dan munculnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi kisah perjuangan. Kata di para ulama, hazihi qissatun ukhra lit-tahrid 'alal qital. Kisah ini kisah apa yang berlaku pada Bani Israel untuk menggalakkan mereka berperang. Apa dia? Iaitulah nak berjihad kena melalui proses tarbiyah dan ujian. Kita nak jadi pendakwah, kita kena uji dulu. Proses ni dia panggil proses tarbiyah. Ini penting. Kalau orang tak ada tarbiyah, tiba-tiba kita bagi jawatan, hak ni hak lompat kuat ni. Pasal itulah orang ada tarbiyah, insya-Allah tidak melompat. Jadi tarbiyah itu macam-macam lah. Ada sama ada tarbiyah dengan ruhiyah atau tarbiyah dari sudut madiyah yang kita kena belajar. Maka jadi Bani Israel gagal dalam isu ni sebab jiwa dia lemah, takut pada mati, lari awal-awal lagi, dan juga tamak pada dunia. Dua penyakit. Yang kedua, al-mulk, kerajaan ini bukan dengan pusaka semata-mata ataupun dengan sebab kaya semata-mata, tapi bil kafaati wal ilmi wal maharah, kena ada kekuatan jiwa, kena ada ilmu dan kemahiran dalam pentadbiran. Karena itulah kata Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma, kana Talut kenapa Allah pilih dia Talut? Talut ni pada hari itu a'lamu rajulin fi Bani Israel, orang yang paling alim di kalangan Bani Israel, wa ajmalahu, comel orangnya, wa atammahu, orang panggil penampilannya lawa. Sehingga orang tengok body dia tegak. Wa qila summiya Talut litulihi, dinamakan Talut sebab apa? Sebab tinggi dia. Tidak kata kenik. Talut ni bukan orang kenik, orang tinggi. Jadi dua kriteria sudah ada di sini. Apa dia kriteria dia? Yang pertamanya, dia tu hebat tuannya, bodinya tegak, orangnya hebat, ilmunya banyak, maka itulah dia panggil orang yang baik. Jadi kita fahamlah kan. Yang kedua, tulis faedah yang kedua daripada ayat ini, bahawa mana-mana umat, mana-mana negara, mana-mana organisasi ke mana-mana pertubuhan mesti ada ketua. Mesti ada ketua yang dipilih dan dilantik. Bila nak memilih, dengannya, bila nak pilih, disitulah berlakunya perebutan. Tak layak, tak patut, tak juru. Hak layak ni siapa? Saya. Biasanya gitu tak. Kalau hak kuat kondel orang tanya dia, siapa dia layak? Saya. Ni ingat ada seorang pakcik dulu. Dia duduk kat luar pondok ni. Masa tu kita budak-budak lagi. Bangga apa nama pakcik ni, arwah mati dia. Dia kondel habis semua orang. Kata saya nak tanya Ustaz. Kita budak-budak tapi pandailah ayat provokasi tu. Kata pakcik, hak sebenarnya layak siapa layak jadi ketua kawasan ni? Hak layak. Semua orang tak betul berlakon. Dia kata budak ni tak faham. Hak layak ni, hak cakap ni. Kata pada kita berpon dia 2 kali belanja air je. Hati ya. Boleh pedah. Jadi biasanya kaki kelento ni. Kalau kita pergi puji sikit, boleh minum air free tembok. Dulu kita budak-budak pasar Sungai Raya tu dia panggil tembok mana jalan raya tu dipanggil tembok. Gitu tembok. Nak gimana? Tembok. Tahu tembok mana lagi jalan besar. Jadi maknanya kalau tak ada ketua, pincang. Jadi oleh kerana nak pilih ketua ni berebut mana-mana lah. Yang kita tengok dalam TV, dalam berita, sapal campur kursi, terbalik meja, nak jadi ketua belakang tu. Ada setengah orang ni gila jadi ketua. Dia gila jadi ketua. Dia tak boleh jadi ketua sini, dia ketua satu lain, dia tatip dia ketua, boleh jadi presiden juga. Nak kata apa? Alah, siapa dia ustaz cerita gitu, dia kata ada seorang ni gila jadi ketua. Jadi orang lagi tanya dia, tuan, kalau awak masuk syurga tak jadi ketua, tapi kalau pergi neraka boleh jadi ketua. Tak pun neraka asal jadi ketua. Nak kata apa ni? Masa jenis gila jadi ketua. Dan neraka pun tak apa, yang penting dia jadi bos. Kata ni gila maulid ni. Kalau gemuluh buat sungai ada, dia kata gila tambak dah ni. Gila tambak ni berat sikit lah. Dia gila macam-macam ada. Jadi oleh kerana balik tak salah cerita semasa payah, kita balik ke cerita kita. Jadi oleh kerana mereka ni nak pilih payah, laja'u ila nabi. Dia pergi tanya nabi dia, siapa orang layak? Masalah kita sekarang ni tanya macam juga orang mari jumpa ustaz. Ustaz, saya nak tanya pandangan ustaz ni gini-gini, sebab bila kita bagi pandangan tak setuju dengan dia, ustaz ni tak pandai isu semasa ni. Lari balik bodoh gitu ya. Jadi kita ingat, yang pentingnya dia panggil memilih ketua untuk ijtima'ul kalimah. Nak satukan orang, kena cari satu kriteria tubuh yang layak, barulah orang boleh terima dengan waras. Orang hak nafsu mulatik lah siapa pun. Kalau malaikat turun pun tak jadi. Malaikat turun tak jadi juga. Ini kita dengar sendiri ada seorang pakcik tu. Orang hak dia nak tidak dilantik, dia nak orang dia. Dia kata apa? Dia kata pokok ni kalau malaikat turun mari langit jadi calon pun tak akan undi juga. Kata kuat dia punya. Ini pentingnya kita nak cari pelantikan orang ni. Memang akan berlaku perbalahan, tetapi kita kena terimalah. Sebab tu dalam ayat ini Nabi dia kata innallaha qad ba'atsa lakum. Tak apalah dia ada nabi. Zaman kita ni tak ada nabi, kita nak guna apa? Jangan jadi penunggang agama. Saya dah istikharah dah, orang ni betul. Itu kadang-kadang tak, kita dah mimpi jumpa nabi. Nabi lantik orang ni jadi ketua. Ada juga lagi tu.
Bahasa jenis mai declare. Dia tak jual kecil-kecil ni, jual Nabi. Dia panggil tunggang agama ni. Dia tunggang sekali dengan Nabi dia. Nabi setuju dah dia ni. Jadi khalifah sini. Sebab apa? Kita dah mimpi jumpa Nabi. Hak taraf mimpi tu itu second class. Hak betul first classnya Nabi mari. Tu baru hebat lagi. Nabi mari. Ni ada declare dia. Baru ni keluar dalam video kan. Di kampung tak jauh daripada kita ni. Nabi mari pondok dia. Mana dia tu betul. Dia orang ni tak padan nak jual barang ni. Tak main pasar malam ni. Sekali dengan Nabi dia jual ni. Jangan main-main. Baiklah. Kita jangan. Itulah kalau kita isu semasa kat orang kata terpijak ekor kan susah pula. Jetak mari. Ni sehari dua ni duduk jetak ni. Habis video, habis YouTube, habis Facebook duduk lanyak. Duduk buruk ke orang-orang yang dia tak suka. Tuan-tuan hok baca video, hok baca poster Facebook duk fitnah orang tu, delete lah, tak suruh duduk percaya sangat. Duk atas mari kita tekad nak jawab. Baiklah. Yang ketiga, tulis pelajar. Yang ketiga, setiap proses nak jadi ketua ke, nak apa-apa saja pun Allah Taala akan uji. Tengok. Dalam ayat tu kata, "Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw." Bila Allah Taala perintahkan pada mereka ujian mereka supaya berperang, lari lalu. Maknanya orang yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan ada, tapi sedikit. Kita hari ini kita kena ada persiapan mental, persiapan fizikal. Bila kita nak berdakwah, nak menegakkan yang benar, nak menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena letak lalu dalam kepala kita ni bayangan-bayangan kita akan dipukul, akan dituduh, akan dicela, macam-macam orang akan kata awak bersedia. Kalau tak sedia, mudah koyak, baik diam-diam pergi beli tasbih kayu kokar ke, bahtera Nabi Nuh ke, duduk dalam bukit, duduk zikir seorang-seorang, jangan baca internet, awak hidup tenang, tak ada siapa kacau awak. Tapi kalau masuk dalam medan dakwah, medan nak ingkar mungkar, medan nak ahya'us sunnah, kita akan lalu jalannya agak sukar. Allahul musta'an. Kita minta Allah Ta'ala lah bantu semua para pendakwah yang nak menegakkan agama, nak menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini. Dan kita juga jangan lupa berdoa, Allahumma kfina syarral asyrar. Ya Allah, jagalah kami daripada kejahatan orang yang jahat, wa sayyidi kaidil fujar, perancangan jahat, puak-puak jahat yang duduk bongkar sana bongkar sini, benda yang menimbulkan fitnah. Wa Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan perancangan jahat mereka kembali ke atas kepala mereka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, maka ujian akan lalu. Siapa dia lepas, alhamdulillah. Tengok Talut besok dalam ayat yang kita baca ni, kita akan tengok berapa orang yang lulus melepasi ujian. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut innallaha astafahu alaikum. Yang pertama, Allah pilih. Bila Allah pilih, bukan Tuhan pilih saja-saja. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah Ta'ala kata Talut ni cukup syarat. Syarat apa? Ilmu ada dan tubuhnya kuat. Maknanya kalau kita nak jadi pemimpin, ini pemimpin tentera ni, kalau pemimpin benda lain tidaklah jadi masalah. Bila kata pemimpin tentera, dia kena pilih orang yang pandai dalam sudut ketenteraan. Pemimpin nak tadbir negara, kena pilih orang yang pandai tadbir negara. Jangan hak pandai bercakap saja, tak jadi. Nak pilih apa ni? Pemimpin masjid, kena pilih orang yang pandai jadi imam. Jadi sekarang ni yang jadi pincang sebahagian daripada kita ini, ketua-ketua masjid dilantik secara jawatan. Siapa dia pengurusi masjid? Fulan. Jawatan besar. Setakat dia jadi pengurusi ni berapa kali mari masjid. AJK lain macam senyum. Dia kata, hai, tak mari lagi. Mesyuarat pun dia pejabat dia tunjuk pejabat. Kita kata Masya Allah, pengurusi masjid tak mari masjid. Ajaib. Ada setengah orang tu, kalau kita ada mengundi AJK masjid, dia nak masuk calon, lobby nak jadi AJK masjid. Sebab apa orang tanya dia? Sungguh sangat jadi AJK masjid. Sebab Nabi kata
di antara 7 orang yang boleh masuk duduk di bawah bayangnya pada hari kiamat itu orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Jadi kalau jadi AJK, gambar dia ada kat masjid. Dia tak pergi, gambar ada. Ini pun pincang juga ni. Ish. Baiklah. Marilah kita sudah ayat kita lah. Tak usah duk kacau orang. Kacau orang payah. Jadi maknanya kita kata dalam apa ni, kriteria setiap tempat kena ada orang yang cerdik-cerdik baru dia jadi. Yang jadi masalah hari ni sebahagian daripadanya ni buka pusat pengajian, buka apa, tapi mengaji tak cukup, ilmu tak ada. Orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada benda, dia tak boleh bagi benda. Betul tak? Kita tak ada barang, nak bagi apa barang? Itu yang jadi pelik tu. Habis nak suruh orang mari ramai macam mana? Panggil budak duk bergendai dalam masjid, gedebong gedebang, ngajarnya tak mengajar. Orang atas anak suruh hafal Quran, kita duk hafal qasidah, duk nyanyi tempat-tempat orang kenduri, boleh duit. Inilah masalah faqidu syai' la yu'ti. Pasal itulah tuan-tuan, bila kita nak memilih tempat pengajian, anak-anak kena tengok yang jadi ketua sini, yang jadi guru-guru sini orang ada mu'ahal, ada keahlian ke tidak. Kita bukan kata semua CJ itu tanda ahli, tapi tengoklah dia punya kepakaran dalam bidang ilmu yang dia mengajar. Ni kalau duk main alok budak ya, buat YouTube ni, tak dengar anak murid kat sekali guru cakap guru duduk maki orang, anak murid duduk apa jadi budak dididik macam ni. Kita pagi petang siang malam didik anak kita ni supaya jaga akhlak, jaga adab. Itu pun penat kita kata. Tapi bagaimana kalau budak hodok main yo ya tak tahu apa yang kita buat, kita kata ini satu benda yang cukup bahaya. Baiklah. Di akhir ayat tulis yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir dalam perbincangan kita ni, Allah Taala sebut di sini, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika laayat. Allah Taala semua kata semua tu aku cerita kepada kamu tentang Talut, tentang tanda-tanda keabsahan kerajaan Talut, tentang apa yang Tuhan beri ni menjadi tanda kepada kamu kalau benar-benar kamu beriman. Maknanya bila kita ni makin kuat iman, makin kita yakin dengan ayat Allah Taala. Makin mantap iman kita, makin sayang kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana banyak kali kadang-kadang termenung bila kita pergi kuliah di masjid lain. Minta maaf lah saya sebut sahabat-sahabat saya belaka imam-imam. Kita hormat pada mereka, tapi dah jadi trend. AJK tengok semua masjid lepas solat Isya pakat baca surah Al-Mulk sebab takut pada siksa kubur. Baguslah. Tapi dia tukar format. Lepas solat Isya istighfar panjang, astaghfirullahaladzim la ilaha illallah 3 kali. Lepas tu Al-Fatihah, sambil baca Fatihah, surah Al-Mulk sudah diedarkan. Baca Al-Mulk. Tak ada dah zikir hak Nabi ajar. Subhanallah 30 kali hilang. Baca ayat kursi dah tak ada, 3 qul dah tak ada. Ayat bacaan-bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya senaraikan dalam kad kuning kita ni, ada 10 bacaan lost. Yang adanya Al-Mulk. Saya dah bagi nasihat tuan-tuan. Surah Al-Mulk surah dibaca sebelum tidur. Bukan zikir lepas solat Isya. Bukan zikir lepas solat Isya. Habis kenapa jadi tukar format? Kita nak baca sebab tak takut azab kubur. Kalau betul takut azab kubur, belum tidur Al-Mulk. Itu orang takut. Ini sudah jadi acara, bukan jadi satu perasaan. Kita kalau takut satu benda, tak. Takut tak takut kita pencuri masuk rumah? Takut. Belum tidur siasat dulu. Tengok gate tutup. Grey. Dah rantai siap dah. Tingkap semua tutup. Tu orang takut. Ni takut azab kubur, takut. Habis nak tidur baca ilmu, baca dah tadi masjid. Zikir lepas solat pun tertinggal. Kita kata tuan-tuan, kita kena ingat. Sebab itulah bila makin mantap iman seorang, makin kuat dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat dia kepada. Makin banyak kita belajar, makin tinggi darjat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kita dengan sunnah, kita tak akan tinggal. Kita tidak akan lari. Ini sayanglah. Nak benda baik. Ni ada setengah orang zikir pagi lepas subuh, tukar format pula. Tak ada habis zikir subuh, baca 10 ayat kafi sebab takut pada dajjal.
takut Dajjal. Habis-habis sudah zikir, gitu Isak makan Dajjal di tangga masjid. Isak okok. Baca Al-Mulk, baca Al-Kahfi, tapi duk cari bagai Dajjal juga. Itulah. Marah Israel, tumbuk meja, berbom, terbalik meja. Tuai kedai kata ganti gerugi, gelah aku pecah. Nah, sudah tu meja, peh keluar mari USA punya made in. Nah, hak tentu dah hak di antara saham dia pergi ke Israel ke Yahudi ikat. Apa benda cerita ni? Wallahu alam. Mari kita sambung cerita Talut pagi besok insya-Allah. Tuan-tuan kita tamatkan cerita Talut ini daripada ayat 249 250 sampai 252 insya-Allah berakhirlah juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.